الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. Berbahagia yang dihormati pengurusi dan seluruh dan kuasa surau, yang dihormati tuan-tuan imam, yang dikasihi, yang dihormati seluruh kehadiran pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bila sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan ucapan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam dan nikmat keimanan yang masih sama-sama dapat kita menikmatinya dan memungkinkan kita pada malam ini untuk bersama-sama kita hadir menjejakkan langkah-langkah kita menuju ke rumahnya, bermula dengan solat maghrib yang telah kita sama-sama kerjakan sekejap tadi. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berzikir, bertasbih, berdoa dengan tuan imam kita, dan sama-sama kita mengaminkan rintihan dan munajat yang telah dibacakan al-fadhil tuan imam, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengari dan memakbulkan rintihan dan munajat yang telah sama-sama kita aminkan sekejap tadi, dan mudah-mudahan itulah di antara bekalan yang kita harapkan menjadi bekalan yang akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita, dan seterusnya meletakkan kita dalam sebuah kehidupan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada saat ini, pada malam ini, kita sebenarnya berada di satu malam yang penuh barakah. Masih lagi kita berada di ambang bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita kembali kepada sejarah yang tidak boleh dipadamkan, bahkan sejarah yang akan terus mekar dalam kehidupan beriman dan beragama kita, iaitulah kelahiran junjungan besar Nabi tercinta, Nabi yang kita sama-sama rindui, Nabi yang sama-sama kita kasihi,
Nabi yang sama-sama kita sanjungi, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang telah dikirim khusus ke alam bumi ini dengan tujuan untuk memandu, memimpin, mengajak dan membimbing manusia seluruhnya ke jalan hidup yang benar, ke jalan hidup yang penuh dengan keselamatan dan keamanan, yang akan menjamin keselamatan yang hakiki di hari akhirat nanti, bermula daripada kelahiran baginda di kota suci Makkatul Mukarramah yang menjadi tapak kepada kebangkitan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kemudiannya tersebar ajaran sebaran dakwah Nabi sampai hari kiamat. Dan saya kejap tadi telah muqaddimahkan satu ayat surah Al-Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Imran 164 yang bermaksud laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ketika mana Allah bangkitkan seorang nabi di kalangan mereka, di kalangan manusia. Yatlu 'alaihim ayatih. Datang Muhammad untuk membacakan kepada manusia tentang tanda-tanda keesaan Allah dan kekuatannya. Wa yuzakkihim, dan datangnya Muhammad untuk mendidik, mengajar, membentuk, mentarbiah manusia. Wa yu'allimuhumul kitabah, dan datangnya Muhammad untuk mengajar Al-Quranul Karim sebagai kitab syariah, kitab yang terkandung di dalamnya ajaran agama. Wal hikmata, dan untuk mengajar manusia tentang ilmu kehidupan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, karena manusia sebelumnya berada dalam keadaan kesesatan yang jauh, yang nyata. Sadaqallahul azim. Itu makna kepada ayat yang dibacakan tadi, Al-Imran 164. Jadi kita nampak daripada ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suatu nikmat, anugerah. Laqad manna, satu anugerah yang telah Allah kirimkan kepada kita. Kalau bercakap tentang anugerah ni tuan-tuan, sesuatu yang besar, sesuatu yang besar bagi orang yang menerima anugerah. Nah, sebagai contoh, seorang yang menerima pingatlah kebesaran daripada seorang pemerintah, raja atau sultan sebagai contoh. Tak semua orang dapat. Belum pun dapat dikatakan di SAP ke ataupun di IMP ke, di SIS ke, yang bawa gelaran datuk, kalaupun mendapat AMS, ahli mahkota Selangor, itu pun satu anugerah. Tidak semua orang dapat anugerah tersebut, hanya orang yang terpilih dan dipilih. Jadi kita boleh bayangkan
Bila Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah telah anugerahkan kepada orang mukmin. Maknanya Allah berikan satu anugerah yang tidak khusus kepada mana-mana makhluk. Mana-mana jenis manusia, mana-mana orang, mereka semua dapat belaka. Orang kampung, orang bandar, orang jahil, orang jahat, orang baik, bangsa apa sekalipun, Hindu, India, Melayu, Kadazan, Dayak, Iban, semua dapat anugerah Allah belaka. Itu besarnya nikmat yang berbeza dengan nikmat dunia. Anugerah dunia tidak orang semua dapat, melainkan hanya orang terpilih dan dipilih. Tetapi Allah sebut tentang anugerah bernama Muhammad ini, Allah sebut kepada kita, laqad mannallahu, Allah anugerah kepada mereka itu seorang nabi dan rasul. Lebih istimewanya ialah anugerah itu untuk siapa? Al-mu'minin, hanya kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dalam maksud orang yang hidupnya dalam keadaan mencintai, merindui, hidupnya dalam keadaan ingin mengenali Rasulullah dan menerima Nabi dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah yang paling besar. Jadi sebab itulah kita dalam hidup ini, secara mukaddimahnya pada malam saya nak nyata kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sampai bila-bila pun, daripada kita hidup sampai kita mati, sampai saat kita mati, ada 5 adab utama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita padamkan daripada lipatan dari kehidupan seharian kita. 5 adab utama dengan Rasulullah yang tidak boleh kita padamkan walaupun sesaat sampai kita mati. Terpadam salah satunya, habislah kita. 5 adab utama. Yang pertama, adab dengan Nabi ialah kita menerima Al-Quranul Karim yang menjadi mukjizat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang pertama. Kita menerima Al-Quranul Karim yang menjadi mukjizat besar Rasulullah. Kan Al-Quran hanya mukjizat untuk Nabi Muhammad, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Adanya Al-Quran menunjukkan adanya Rasulullah. Tidak ada Al-Quran, tidak ada Rasulullah. Sebab Allah jadikan Al-Quran sebuah ini kitab yang khusus untuk Nabi Muhammad, untuk dibaca kepada umat baginda. Allah sebutkan tadi dalam ayat itu, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba. Untuk mengajar manusia tentang Al-Quranul Karim. Ini adab yang pertama. Itu bersama Al-Quranul Karim kerana Al-Quran mukjizat kubra bagi Rasulullah. Yang hidup mukjizat ini walaupun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah adab yang pertama. Maka adab ini memerlu kepada kita yang pertama bersama Al-Quran, baca, faham dan amal. Tak baca, tak faham, tak amal, kita sudah hilang akhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu mukjizat yang Nabi tinggal kepada kita di antaranya ialah Al-Quranul Karim. Ketika Nabi berada di padang Arafah, sebelum baginda selesai berkhutbah dan turun ke bawahnya daripada mimbar itu, daripada padang Arafah itu, Nabi bersabda di padang Arafah kepada seluruh umat baginda yang sampai kepada kita sampai hari ini. Apa kata Nabi? Taraktu fikum
ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu. Mana aku ini akan pergi meninggal kamu, tapi aku nak tinggalkan satu kitab yang bila kamu berpegang, kamu baca, kamu amali, kamu faham, kamu tidak akan menyeleweng. Kamu tak akan tersasul daripada kehidupan. Kamu tak akan tersesat daripada jalan hidup yang sebenar. Apa dia kata Nabi? Kitab Allah. Jadi adab yang pertama dengan Nabi ialah, 5 tadi, yang pertama ialah kita bersama dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat kubra bagi Nabi SAW. Terabai kewajipan Al-Quran, maka habislah riwayat kita bersama Nabi SAW. Tak cukup namanya kita muliakan Nabi tanpa muliakan kitab Al-Quranul Karim. Tak cukup nama kita muliakan Rasulullah dengan selawat memanjang, tak kita muliakan kitab suci Al-Quran. Baik. Adab yang kedua dengan Rasulullah SAW ialah dengan kita sentiasa bersama kitab-kitab hadis Nabi SAW. Kitab-kitab hadis. Karena sifat kitab hadis ialah membicarakan tentang perkataan Rasulullah, amalan Rasulullah, hidup Rasulullah, dan apa sahaja datang pada Muhammad. Itulah sifat kitab bernama kitab hadis. Sebagai contohlah, ini Quran tapi katalah hidup kitab hadis yang dirakamkan di dalamnya oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan beberapa ulama kitab hadis yang lain. Mereka merakamkan cerita Nabi secara detail, termasuklah kitab yang bertajuk Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi, yang bercakap tentang pribadi Rasulullah daripada A sampai Z, luaran dalaman Nabi SAW. Jadi maknanya adab kita yang kedua ialah kita bersama dengan kitab hadis Nabi SAW. Kita tak mengambil cakna kitab hadis bermakna kita hilang adab dengan Rasulullah. Bagaimana kita katakan kita muliakan Nabi dalam soal makan dan minum sebagai contoh. Dalam soal makan minum sebagai contoh yang simple. Saya nak katakan saya muliakan Nabi kalau saya tidak pernah membaca kitab hadis, melihat kitab hadis, mengerun kitab hadis dalam soal makan minum Nabi, saya tidak akan dikatakan insan yang cintakan Nabi. Sebab contoh yang simple, Nabi bila minum, Nabi minum dengan membaca Bismillah. Nabi bila minum, Nabi memulakan dengan tangan kanan. Sammillah wa kul biyaminik, kata Rasulullah kepada sahabat. Nak minum, nak makan sahaja, kamu kena ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ambillah gelas ataupun apa saja dengan tangan kanan. Sebagai contoh. Jadi bagaimana saya boleh mengamali sunnah Nabi, nak minum, nak makan dengan ucapan basmalah, kemudian gelas yang saya pegang di tangan kanan bukan kiri. Walaupun saya kidal sekalipun, tetap dengan kanan. Dengan garfunya, dengan sudunya, saya dengan tangan kanan. Sebab apa? Sebab saya mengamali sunnah Nabi daripada kitab hadis. Di mana pusakanya? Daripada kitab hadis. Jadi kita boleh bayangkan dalam hidup ini, kalau kita meninggalkan kitab hadis dan hadis Nabi, artinya amalan kita, amalan yang songsang dalam banyak perkara. Baik dalam ibadat makan minum, dalam hal ibadat solat puasa, ibadat haji dan sebagainya. Jadi kita hidup, nak tak nak, adab yang kedua ialah kita memuliakan kitab-kitab hadis Nabi SAW. Kitab yang dikumpulkan ulama yang bercakap tentang detailnya Nabi, dari persoalan luaran dalaman Nabi SAW. Ini kenyataan yang penting, tuan-tuan. Nampak simple, tapi saya rasa ini kebenaran penting untuk disebut. Yang keduanya ialah
kita muliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita menghayati buku yang bercakap tentang siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan Nabi dengan membaca kitab-kitab sirah yang dirakamkan para ulama berasas kepada penceritaan yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan kitab sirah, As-Siratun Nabawiyah, daripada kelahiran Nabi sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kitab sirah. Hari ini alhamdulillah kita boleh baca kitab sirah yang agak terbaik dan semasa sebagai contoh. Contoh Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, terjemahan dalam bahasa Melayu pun ada. Kita beli buku tersebut dan kita baca satu persatu tentang kelahiran Nabi, saat Nabi masa kecil, Nabi dewasa, remaja dewasa, Nabi berkahwin, beranak pinak, dalam medan perang, sampai Nabi wafat. Semua itu dalam bentuk penceritaan yang dirakamkan dalam kitab sirah yang mu'tabar. Terutama kitab-kitab yang datang daripada Ibn Hisham, Ibn Ishaq, yang dinukil kemudian oleh para ulama yang cermat dalam berbicara Nabi SAW, sebagai contoh Ar-Rahiqul Makhtum. Ini adab yang ketiga. Bagaimana kita nak kenal Nabi Muhammad, kita tak baca biografi Rasulullah, pribadi Nabi secara berdata, secara berfakta, kita akan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal tokoh politik semasa yang bertitle PM tak PM, kita ada buku data tentang, biodata tentangnya. Orang tulis sejarah kehidupannya, kita beli, kita baca, oh kenal, ini pemimpinnya. Nabi Muhammad SAW lebih utama lagi, insan yang Allah ciptakan dengan contoh tauladan, bersih dan suci, akhlak dan semuanya. Maka ada kitab sirah yang dinukilkan yang boleh menjadi bacaan rasmi kita, yang patut kita baca dan terus baca A sampai Z, dan kita menghayati makna dan cerita yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Ini adab yang ketiga. 5. Adab yang keempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita memperbanyakkan selawat dan salam atas junjungan tercinta, atas junjungan yang kita paling kasihi, atas junjungan yang kita paling rindui, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mentakthirkan selawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kita perbanyakkan. Ini adab yang dirakamkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, selawat salamlah kamu atas Nabi dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baik dan semulia-mulianya. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah pun selawat atas Nabi-Nya yang tercinta, dan malaikat-malaikat pun berselawat siang dan malam, pagi petang. Tak pernah putus ucapan selawat sampai kiamat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan selawat adab kita yang keempat, yang tidak boleh sama sekali melainkan di bibir kita basahi siang malam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allah berjanji, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang selawat atasku dengan satu selawat, niscaya Allah selawat atasnya 10 selawat. Ada ulama yang tafsir bermakna Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita sebab selawat kita atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama juga menafsirkan berasal pada hujah-hujah yang ada di sana hujahnya,
Maksud selawat itu ialah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 10 kali ganda di atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Setiap kebaikan kita buat. Bayangkan. Kerana kebesaran itulah tuan-tuan, kebesaran yang disebut Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya selawat salam atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawat salamlah kamu atas Nabi dengan sebaik-baik dan sesempurnanya. Maka tuan-tuan, akhlak, kata Syekh Muhammad Asy-Syanqiti dalam kitab tafsirnya, dia kata apa? Dia kata akhlak yang terpuji dengan Nabi ialah kita bila dengar saja kalimah Muhammad, kita sambung. Sama ada lafaznya kuat ataupun kecil sikit, tapi dalam hati kita berdetik perasaannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad Asy-Syanqiti, orang yang tidak mengucap selawat dan salam adalah orang yang degil ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan Muhammad Asy-Syanqiti dalam tafsirnya. Orang tu degil ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata dia, kita boleh bayangkan kembali dalam sejarah kehidupan para sahabat. Sahabat Nabi dulu, betapa Nabi dengan mereka terikat begitu rapat dan kokoh sehingga satu hari diriwayatkan bahawa sahabat ni cepat sangat memuliakan Nabi. Tak dan Nabi bersuara, tak dan Nabi, mereka cepat untuk hormati Nabi. Jadi kalau kita zaman hari ini dengar Muhammad disebut tak selawat, kita adalah degil kepada Nabi wali'aidzubillah. Betullah akhlak keempat ialah selawat dan salam atas Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak bincang malam ini tentang apa hikmah selawat itu. Ada di sana hikmahnya, rahsianya. Itu bukan isu kita malam. Cuba saya sebut ialah akhlak keempat dengan Nabi adalah kita banyakkan selawat dan salam. Di mana-mana kita berada, Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang tanya, apakah nak ucapkan dalam kalimah itu tambah Sayyidina ke atau tidak tambah? Isu ini isu yang tak perlu nak dibincang detail panjang. Sayyidina pun ya, Allahumma salli pun ya. Yang tak ya, tak ucap itu yang tak ya. Yang sebut Sayyidina pun ya, yang terus tanpa Sayyidina pun ya. Itulah yang diajar agama. Yang tak betulnya, tak ucap pun kalimah Allahumma salli ala Muhammad. Baik tuan-tuan, itu adalah akhlak yang keempat, adab dengan Nabi yang keempat. Adab yang kelima yang kita jangan padam kepada lipatan hidup harian kita ialah bercita-cita, berhasrat, berkeinginan, berkemahuan, berniat dengan penuh kesungguhan untuk bersama Nabi di padang mahsyar nanti dan dikenali Nabi. Ini adab yang kelima. Kita berkemahuan, kita berkesungguhan, kita berhasrat, kita bercita-cita, kita berniat dengan penuh keinsafan untuk bertemu bersama Nabi di padang mahsyar, dikenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang kelima. Kenapa tuan-tuan? Para ulama kita sebut dan tafsirkan, di antaranya Almarhum Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya, dia bercakap tentang Nabi Muhammad. Dia kata apa? Dia kata pada hari mahsyar nanti, di waktu kita bertemu Allah nanti, ketika mana Allah bangkit kita nanti, tuan-tuan, ketika itu anak sudah tidak mengenali kita, ibu bapa sudah tak kenali anak-anak mereka, adik-beradik tak kenal sesama mereka. Makna seseorang, hanya seorang yang boleh kita kenal. Siapa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya seorang manusia saja yang boleh kenal kita, yang boleh tolong bantu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatulah adab dengan Nabi semasa sekarang hidup ini, masa hidup sekarang ini ialah bercita-cita, berkemahuan, berkeinginan, berhasrat dalam hati, dalam dada. Ya Allah, ya Tuhanku,
Aku nak bertemu Rasulullah. Aku nak melihat wajah baginda. Aku nak dikenali di padang mahsyar. Bertemu Nabi di padang mahsyar. Dalam dia kenal aku, ya Allah, dikenali aku sebagai umatnya. Dan akan bersama dengan Nabi di saat di mana ketika itu tidak ada orang boleh kenal kita melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang kelima. Siapa-siapa yang tak berniat lagi, niat malam ni. Kalau ada seramai hadir ini tak ada niat lagi, kira-kira kalau boleh jumpa, tak jumpa macam jangan. Niat pada sekarang, ya Allah, aku rindu bertemu Rasulullah. Aku rindu melihat wajahnya. Aku berhasrat, ya Allah, untuk melihat batang tubuhnya, untuk aku dikenalinya malam ni, sekarang ini. Kan niat itulah menyampaikan apa yang kita nak sampaikan. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. 5 ini saya pandang pada satu kitab yang sebawa ini yang bertajuk Al-Hubb Bainal Abdi Warab, kasih sayang antar hamba dengan Tuhan, dalam bab khusus tentang limadza nuhibbu Rasulullah SAW, mengapa kita kena kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ni penting tuan-tuan. Yang kelima ni penting sangat. Hasrat, bercita-cita, berkeinginan, hasrat Nabi ini penting sangat. Batulah kita, kata para barang kitab ini, dia kata apa? Cuba kita bayangkan, mengapa kita antara sunnahnya bila orang nak ke Mekah, bahkan kita ke Mekah, umrah dan haji, kita digalakkan, disunatkan untuk ziarahi makam Rasulullah. Kalau kita tak pergi, kita kirim salam. Kawan kita nak pergi umrah, besok, lusa, mungkin malam lepas, kita jumpa dia. Mat, nak pergi Mekah ke? Bila? Besok pagi. Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Automatik mulut kita kata apa? Tolong sampaikan salam aku kepada Rasulullah. Itu sunnah tuan-tuan. Itu sunnah, diajar kita supaya untuk sampaikan salam. Tak perlu kita sebut yang lain, melainkan sampaikan salam je. Tak payah beritahu pada kawan kita, mak nak ke Mekah je, nak kirim kain serban 3 helai. Tak payah. Cokit pun nak 3 dozen pun boleh. Tuan-tuan, yang kita nak sampaikan ialah salam, kasih, cinta, rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tak pergi. Yang pergi lebih lagi lah akan sampai ke maqam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu sunnah diajar oleh para ulama kita, diajar para sahabat yang datang kemudian daripada telah wafat. Jadi maknanya tuan-tuan, 5 adab ini seulang balik, satu di antara perkara yang tidak boleh padam dari kehidupan seharian kita. Pertama, bersama Al-Quranul Karim. Kan ini mukjizat yang besar yang Allah telah tentukan ciptaan ke atas Nabi SAW. Tanpa Nabi Muhammad tidak ada Al-Quranul Karim. Tak ada Al-Quran kalau tidak ada Muhammad. Mana Allah ciptakan Al-Quran khusus untuk Nabi Muhammad sebagai peringatan dan syarat kepada umat baginda. Kemudian yang kedua ialah kita muliakan kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita bersama dengan kitab-kitab sirah. Kita baca, fahami, tengok, lihat, hayati, dan apa yang ada kitab sirah kita baca dan kita ingat betul-betul. Yang keempat, kita berbanyakkan selawat dan salam atas Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan bibir kita basah harian dengan ucapan selawat dan salam. Dan yang kelima ialah hasrat hati kita, jiwa kita, perasaan kita untuk kita bersama dengan Nabi, melihat batang tubuhnya, wajahnya, melihat baginda di padang mahsyar, dan bukan melihatnya, bahkan bila sampai masa ketikanya Nabi melihat kita, kenal kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Saatnya di mana bermulanya? Sekarang ini, malam ini, di sini, inilah tempatnya tuan-tuan. Itu antara 5 adab yang penting. Saya mukaddimahkan perkara ini bukan apa. Sebab bila bercakap tentang Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, itulah perjalanan yang kita kena lalui sebenarnya. Perjalanan yang cukup murni, cukup mulia. Suatulah satu nikmat anugerah kepada kita bila Allah jadikan Muhammad
sebagai Rasul kepada kita. Dan saya masih tekankan ayat tadi, Al-Imran 164 tadi, sebab apa? So Allah kata, laqad manna, anugerah kepada kita. Maka alhamdulillah, saya mengajak tuan-tuan pada malam ini, dalam semangat cintakan ilmu, semangat sayangkan ilmu, semangat cintakan iman dan taqwa, semangat sayangkan Islam yang kita anuti, maka ucapkanlah dalam hati kita masing-masing, alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau hidupkan kami dalam ucapan asyhadu annaka Rasulullah. Ya Allah, syukurlah sampai malam ini kami hidup sebagai manusia bertitle umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, syukurlah kami hingga malam ini kami beramal, kami beribadat, kami kenal agama, kami kenal ilmu, kami kenal iman, kami solat sembahyang, kami berpuasa, kami berzakat, kami berhaji, kami menderma, kami buat segala kebaikan. Kenapa? Datangnya daripada Nabi kami Muhammad yang telah mengajar kami satu persatu tentang amal ibadat. Tanpa Nabi Muhammad mengajar kami, belum tentu kami di sini pada malam ini. Belum tentu kami bersolat macam betul bersolat selama ini. Belum tentu kami beribadat macam kami beribadat. Belum tentu. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana Muhammad, tuan-tuan, belum tentu saya di pentas ini pada malam ini. Belum tentu tuan-tuan di pentas ini pada malam ini. Tapi semua itu datang daripada kemunculan seorang insan yang dianugerahkan Allah kepada kita dengan sifatnya, perilakunya, akhlaknya, cara hidupnya, cara ibadatnya, dan segala-galanya daripada seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sebut benda semacam itu. Sebab kita tak akan dapat merasai kemanisan. Saya nak tanya tuan-tuan secara ikhlas pada malam ini, setakat mana bayangan hati perasaan kita, dalaman jiwa kita, kita sebut tentang pribadi Muhammad dengan pribadi yang kita agung-agungkan. Contohnya, tuan-tuan menghayati seorang pemain bola yang terkemuka yang bernama Wayne Rooney sebagai contoh, dengan baju merah Manchesternya, dengan nombor berapa? Tak tahu Ji. Betul Ji tak tahu, alhamdulillah, ya. Yang bernambah 10 ustaz tahu, ya. Yang dulu nombor 7 sekarang nombor 10. Yang kita boleh sanjung, boleh puja hingga ke peringkat dia berbaju merah, kita baju merah. Dia nombor 10, kita tulis nombor 10. Tak pasal-pasal nama dia Muhammad, tulis bajunya Rooney. Kenapa? Kerana sayangkan Wayne Rooney sebagai bintang sukan yang dikagumi, kelincahan di padang permainan. Itu kalau kita cintakan, sayangkan bintang bola Wayne Rooney. Kalau seorang itu cukup sayang, kasihkan artis kesayangannya yang dikagumi daripada aspek pemakaian, dia akan pakai macam itu pakai. Tak pernah nenek moyangnya ajar baju Melayu berpetak-petak. Selama kita hidup, orang tua kita ajar kita, kalau baju merah-merah lah, putih-putih lah, hijau-hijau dengan seluar pun hijau. Tapi kerana dicintakan artis yang pernah berbaju Melayu petak-petak-petak, dia pun buat baju raya petak-petak. Tanya dia, tiru siapa ni? Ini tiru Amy contohnya, dia kata. Sebab Amy pernah pakai baju Melayu berpetak. Akhirnya, dia buat apa yang artis buat, dia berpakai macam artis pakai. Bahkan cara hidupnya lebih kurang sama artis. Minta maaf tuan-tuan. Apakah dalam keadaan kita mengimani Nabi Muhammad sampai malam ini, diletaknya Muhammad dalam hati kita, apakah sampai tahap tuan-tuan duduk dalam keadaan tertentu, tuan-tuan menangisi di atas kesilapan tuan-tuan kerana apa? Tuan-tuan telah buat satu benda yang menyalahi perintah Nabi. Sampai ke situ ke tidak?
Ataupun tuan-tuan duduk keadaan tuan-tuan menangis meratap di atas nama silapnya tuan dalam hidup. Kenapa? Kerana tuan-tuan merasakan bahawa tuan telah menyalahi Nabi Muhammad. Ada tak sampai tahap tu? Saya kata diri saya lah, kadang-kadang tak sampai tuan-tuan. Orang bernama Muhammad kadang tak menusuk jantung hati kita. Orang yang berkaitan dengan Muhammad, Rasulullah tak pernah kadang-kadang masuk dalam jantung hati kita begitu. Kadang-kadang tak ada tuan-tuan. Tak ada, minta maaflah. Dan itulah sampai masa ketikanya mereka yang rindukan Rasulullah, mengharapkan syafaat baginda, mengharapkan keselamatan di padang mahsyar dikenal Muhammad, maka sampai masa saat ini untuk sama-sama kita merasai, kita menjiwai, dan kita seolah-olah merasakan bahawa kalau Nabi di semasa hidup dulu bersama para sahabat, Nabi pernah tuan-tuan dalam satu hadis, saya ambil sebagai contoh. Kitab ini bagi saya cukup menarik untuk saya lah, sebab saya miliki. Saya nak baca kepada tuan-tuan, nak cerita tentang bagaimana perasaan kasih, sayang, cinta Nabi ke atas dan kepada kita ini tuan-tuan, tak dapat kita bayangkan, tak dapat kita nak sebut, melainkan hati kita berkata-kata. Cuba tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis datang daripada Imam Muslim. Hadis sahih. Hadis Imam Muslim, hadis yang sahih, dirakamkan sama oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Datang daripada Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Qala, Nabi bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Tuan-tuan, maksud hadis ini, cuba dengari maknanya. Ini satu nas. Yang kedua, saya akan baca nas yang kedua, yang juga Abu Hurairah sebut, tapi disebutkan oleh Imam Tirmizi. Ini Imam Ahmad, Imam Muslim kata, Nabi pernah bersabda, di antara kalangan umatku yang aku kasihi, aku sayang, ialah mereka yang datang selepas ini. Selepas apa tuan-tuan? Selepas aku mati. Lepas aku wafat nanti akan datang umatku ramai. Tetapi kata Nabi, mereka sayangkan aku lebih daripada mereka sayangkan harta benda dan anak pinak mereka lagi. Ingat kata Nabi, antara kalangan umat yang aku paling sukai, paling sayang, cintai ialah yang datang selepas aku mati. Mereka sayangkan aku lebih pada harta benda mereka sendiri. Itu satu pengiktirafan. Yang kedua kata Nabi, min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu da ba'di walam yarawni. Nabi sebut depan sahabat tu, Nabi kata, wahai sahabat semua, ada segolongan umat yang aku paling sayang pada mereka. Mereka datang lepas aku mati, mereka tak pernah lihat aku, tak pernah bertemu, tak pernah melihat aku, tapi mereka sayangkan aku. Aku paling kasih kepada mereka. Lalu sahabat bila Nabi kata demikian, terkejutlah mereka. Ya Rasulullah, kami ini kamu tak kasih ke? Yang kami makan dengan kamu, melihat kamu, solat dengan kamu, bersama dengan kamu siang malam, tiba-tiba kamu kata kamu kasihkan mereka yang datang kemudian, yang tak pernah lihat kamu. Kamu tak kasih Rasulullah. Sahabat terkejut tuan-tuan. Tapi Nabi kata, kamu tetap kamu kata Nabi, tetap kalangan aku paling sayang, tetapi mereka yang datang lepas aku tak pernah tengok aku,
tak pernah bertemu aku, tapi mereka tetap kenal aku dengan selawat salam, dengan ucapan-ucapan yang menggambarkan kasih kat aku layak, kata dia, kata Nabi, untuk sayangkan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maknanya? Hadis ini nampak simple, tetapi hadis ini kalau kita tengok dari sudut makna dan maksudnya, subhanallahil azim, ada suatu gambaran cukup jelas di mana kata Nabi seolah-olah kita ni tuan-tuan, kita yang hadir pada malam ini, bahkan kita yang berada di sini pada malam ini, yang hidup di akhir zaman ini, walaupun Nabi tak pernah bertemu kita tak pernah tengok Nabi, tapi nilai kita sama taraf dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat kita kenal Nabi berasaskan tadilah Al-Quran kita baca, hadis Nabi kita dengar, sirah kita lihat, kemudian selawat kita tak pernah padamkan, rasa nak temu Nabi itu ada dalam dada. Makna taraf kita ni tuan-tuan, walaupun kita ni tak tengok Nabi, tak betul, tapi Nabi kata, aku sayangkan mereka selepas aku mati, sekali mereka tak tengok aku. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita setara dengan para sahabat yang duduk bersama Nabi, kerana kita berada dalam keadaan ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah itu satu nikmat? Laqad manna tadi, laqad manallah tadi, demi aku telah anugerah kepada kamu wahai orang beriman. Alhamdulillah. Saya bila baca hadis ini dan bila semak hadis dan maksud yang saya bacakan tadi, saya tak mampu melainkan air mata menitis tuan-tuan. Tak maaflah, kalau setitis air mata ini bukanlah setitis air biasa. Kenapa tuan-tuan? Itulah Nabi SAW yang bila mana bercakap tentang kasih cinta sayangnya tak terbatas untuk mereka yang sezaman dengan baginda semata-mata, tapi Nabi SAW tidak pernah meletakkan, melainkan dalam hidup baginda, saya akan umat bagi sampai kiamat. Apa nilai yang dapat kita ambil? Sebab itulah hari ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam kita sambut maulid, isu kita bukan sekadar perayaan. Isu kita bukan sekadar selawat 1-2 jam, tidak. Isu kita yang paling utamanya ialah kita sambut risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita maulid dalam maksud kita maulid risalah. Kita sambut ajaran, kita sambut perintah, kita sambut ajakan, seruan Nabi, itu yang kita maulidkan. Itu yang kita maulidkan. Kita sambut seruan, ajakan, perintah, suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tahap yang paling besar yang kita nak kena sama-sama lihat dan semak kembali. Bukan maulid dalam maksud hari kelahiran semata-mata, walaupun terjemah maulid itu adalah hari kelahiran. Maulid mana hari kelahiran, saat kelahiran. Al-Maulud tempat dilahirkan, tetapi yang kita raikan bukan kelahiran batang tubuhnya. Kita sambut ialah risalah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fokus kita yang paling besar. Dan bila tuan-tuan kita raikan maulid dari sudut ajaran, ajakan, seruan, perintah bermakna, kita menerima Nabi secara total, bukan separuh-separuh. Kita menerima total, secara total. Maksudnya total bagaimana? Keseluruhan perintah, seruan, ajakan, larangan, tegahan, contoh, tauladan, sunnah, apa saja yang ada pada bersama Muhammad, kita terima. Ini fokus kita. Tapi kalau kita bercakap tentang maulid hanya hari kelahiran, maka yang kita raikan hari kelahiran. Bila hari kelahiran masuk hari cuti, 1 hari, 12 awal, lepas 12 selesai.
kita dah selesai dah. Dah apa kita buat? Oh, saya dah bergerak dah 3 jam setengah keliling Shah Alam. Saya dah selawat dah lebih kurang dalam 2 jam jugalah sambil saya bergerak. Saya dah sambut dah kira-kira pukul 8 pagi, habis 12 tengah hari. Lepas tengah hari tu boleh makan sikit. Orang jom makan. Duit poket pun ada orang bagi. Full stop. Minta maaf tuan-tuan. Saya nak betulkan persepsi itu supaya kita kembali kepada ayat suci Al-Quranul Karim. Saya sebut pada sebab tajuk saya pada ialah kita nak muhasabah cinta kita, sayang kita pada Nabi SAW di mana letaknya. Baik. Yang pertama sekali ialah cuba tuan-tuan semak bersama saya pada malam ini sepotong ayat dari surah Al-Ahzab 45 dan 46. Siapa yang ada Quran, buka Al-Quran. Siapa yang tak ada Quran, catatkan ayat dan balik nanti semak Al-Quranul Karim. Al-Ahzab 45-46. Saya buka Al-Quran bersama tuan-tuan sekejap. Ini saya nak semak bersama tuan-tuan ini supaya bila kita bercakap tentang Nabi Muhammad, kita bercakap dengan penuh keinsafan, dengan penuh keimanan, dengan rasa kasih dan sayang yang tidak akan padam dan tidak akan sama sekali terkeluar daripada isi hati kita. Itu yang kita nak tengok tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buka saja surah Al-Ahzab, ayatnya adalah 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Jumpa ayat tuan-tuan? Al-Ahzab 46. Baik. Cuba tuan-tuan semak dengan saya pada malam ini pengertian ayat secara lebih khusus. Kita tak nak tengok ayat secara umum begitu, tengok khusus apa yang Allah sebut. Ini maulid Nabi ni. Yang Allah rakamkan bukan hanya dari sudut kelahiran Nabi pada hari Isnin, tahun gajah semata-mata bukan. Bukan isu tarikhnya. Satu pada malam ini kalau kita nak incikan tarikh 2 jam tak selesai. Betul ke tidak Nabi 12 Rabiul Awal? Ada ulama yang kata 9 Rabiul Awal. Majoriti ulama kita kata 9 Rabiul Awal tuan-tuan, bukan 12 Rabiul Awal. Yang kita raikan ialah 12 Rabiul Awal. Cuti kita Rabiul Awal. Tapi dalam pandangan kalangan ulama-ulama yang besar, yang utama termasuklah tuan punya kitab Rekul Maktum, tarikh lahir Nabi ialah 9 Rabiul Awal. Jadi kita tak kira itu. Bukan masa kita nak sembang, bincang sampai bertumbuk dalam masjid 9, 10, 11. Itu tak penting. Yang penting Nabi lahir. Nabi lahir ke alam bumi, lahir Nabi bukan harinya, risalahnya. Allah munculkan Nabi risalah dakwah, risalah iman, risalah taqwa, risalah keimanan, risalah ilmu. Itu yang paling utama bersama dengan Al-Quranul Karim. Itulah saya, orang tanya, saya semalam di Sarawak semalam, di Seri Aman. Ada orang Sarawak tanya, Ustaz, tolong bincangkan sikit ini bahasa Sarawak dia lah. Kamek ni tak faham, dia kata. Ya, ini 9, 12 ni apa yang betul? Saya kata, Ji, saya datang daripada Semenanjung ke Seri Aman, takkan nak bincang isu 9 ke 10. Yang timam bincanglah. Saya ada satu benda lain saya nak bawa kepada Tuan Haji malam ni, kepada jemaahnya. Kalau Tuan Haji minta saya bincang sampai lumat 9, 12, 12, 9, saya ingat bukan isu saya. Tak perlu orang sebenarnya datang, Tok Imam boleh bincang. Dan apa masalahnya? Saya tanya baliklah sambil saya bincang, bukan marah tapi bincang sambil tersenyum. Nabi 9 ke 12, Nabi lahir ke tidak? Lahir. Lahir cukuplah. Nabi lahir ke alam bumi dan lahir sungguh. Allah kirim Nabi ke alam bumi
maka kita bukan bincang isu tarikh lahir bila, yang kita bincang adalah sambut risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna saya kata kat dia 12 ke 9 akhirnya sembahyang subuh pukul 7 pagi. Tak jadi. Akhirnya menipu nombor 1. Nabi tak ajar macam tu. Nabi ajar ibadat konsisten. Akhlak baik kena buat, buruk kena tinggal. Itu Nabi ajar. Itu risalah Nabi. Bukan isu 9-10. Baik tuan-tuan. Baik pada ayat tadi. Jawapan kepada maulid ada dalam ayat Al-Ahzab 40-46 tadi. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan. Allah sebut yang pertama dalam ayat tersebut, apa Tuhan kata tuan-tuan? Inna arsalnaka syahidan. Wahai Muhammad, wahai Nabi, kami utuskan kamu sebagai penyaksi, syahidan, sebagai saksi kepada kita tuan-tuan. Saksi apa? Saksi yang dikatakan ulama dalam tafsir ayat ialah apa dia tuan-tuan? Muhammad datang ke alam bumi untuk menyaksikan kepada kita tentang Islam yang benar, tentang Islam yang betul, akhlak yang betul, hidup yang betul, kebenaran yang benar, kesalahan yang memang salah. Itu saksi pertama. Satu Nabi datang ke Mekah, seawal-awal kenapa Nabi sebut tuan-tuan, cuba saya balik. Wahai orang Mekah, sembahan kamu karut, sembahan kamu tak betul. Yang betulnya ialah sembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak saksi kepada masyarakat segala akhlak, segala sifat, segala bentuk yang namanya sembahan yang kau buat tak betul. Sembah Lata, Uzza tak betul, yang kamu sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu saksi. Wahai orang Mekah, kamu berzina, kamu berbohong, kamu makan riba, kamu nipu, tak betul. Yang betulnya ialah kamu kena kembali pada agama. Sebab itulah makanya itu dibawa. Cuba contoh tuan. Saya bawa contoh. Saya nak bawa contoh pada tuan-tuan benda yang biar dekat dengan kita. Contohnya syahidan tadi, hinggalah satu peristiwa pada tahun ke-6 kerasulan Nabi Muhammad, bukan 6 Hijrah, tahun 6 kerasulan, di Mekah lagi. Tuan-tuan, kalau kita baca adab ketiga tadi, apa adab ketiga tadi? Nah, dah lupa, boleh berhenti ceramah. Adab ketiga tadi apa tuan-tuan? Membaca kitab sirah. Kalau tuan-tuan baca kitab sirah, tuan-tuan tidak akan melainkan bertemu satu peristiwa di mana Nabi hantar sahabat pergi ke mana? Ke Habasyah. Ada tak? Hijrah pertama ialah ke Habasyah, tapi Nabi tak pergi. Nabi hantar sahabat pergi. Berapa orang? Kena homework lah. Saya bagi homework, tuan-tuan cari sendiri. Puluhan orang. Siapa ketuanya? Sudah. Tak lulus kita malam ni tuan-tuan. Ya? Saja saya tahu tuan-tuan dah tahu, tapi saya saja terbuat tak tahu. Sebab ustaz beritahu, tak apalah, saya beritahu. Yang dikepalai oleh Ja'far bin Abi Talib. Bersama siapa tuan-tuan? Uthman bin Affan. Nabi hantar mereka pergi Habasyah. Apa? Di Mekah suasana dah tidak aman. Suasana dah tak aman. Orang mula nak kacau, orang nak bunuh, orang nak maki hamun. Nabi kata, wahai sahabat, engkau pergi ke negeri yang lebih aman. InsyaAllah Habasyah aman, Mekah tak aman, pergilah kamu. Aku tak apa, aku duduk bertahan kat sini. Nabi kira yang sahabat pergi. Siapa pergi? Lebih kurang 70 orang sahabat. Siapa pergi mengepalainya? Uthman bin Affan dan Ja'far bin Abi Talib. Uthman bin Affan menantu Rasulullah. Ja'far sepupu Nabi. Tuan-tuan ingat balik. Ini penting ni. Sebab kita bercakap maulid Nabi, kita nak kaitkan syahidan. Di mana letak syahidan tadi? Bila Ja'far pergi ke Habasyah, bertemu dengan raja bernama An-Najashi. Rekod dalam kitab sirah sebut cerita An-Najashi dengan Ja'far. Saya bawa rekodnya. Dalam catatan rekodnya, dalam kitab sirah saya bawa kepada tuan-tuan malam ini. Saya nak baca. Sebab Nabi Muhammad
ketika di Mekah dengan sifat syahidan, Nabi ajak Mekah balik pada agama. Jahiliah tinggal. Bunuh orang jangan buat. Tipu orang jangan buat. Minum arak jangan. Benda-benda yang mabuk jangan buat. Benda-benda namanya putus hubungan jangan buat. Benda-benda yang sifatnya sembah berhala jangan buat. Yang Nabi ajak ialah ingat kepada Allah. Buat kebaikan, tolong orang, bantu orang. Jangan zalim orang. Cantik. Syahidan tadi. Kerana itulah maka Nabi ajak orang Mekah kepada agama. Tiba-tiba Nabi dimusuhi. Peristiwa ini berlaku depan Najasyi. Bila sampai masa Najasyi, dia panggil sahabat-sahabat Nabi berkumpul di istana. Sebab apa? Sebab dalam riwayat menceritakan bahawa pihak musyrikin Mekah hantar rombongan untuk bawa balik orang Islam ke Mekah. Buru dari belakang. Tetapi Najasyi kata, sebelum kamu nak bawa orang balik ke Mekah, aku dengar dulu apa yang mereka nak cakap tentang Nabi mereka dulu. Apa pasal mereka datang di kamu dan apa cerita tentang Nabi dia. Lalu akhirnya Ja'far bin Abi Talib bercakap kepada An-Najasyi. Dan Najasyi minta, wahai ketua orang-orang Islam Mekah semua, bercakaplah kamu, aku nak dengar. Better nak dengar. Lalu Ja'far pun bercakap. Saya kena baca nas ini. Sebab nas ini dirakam dalam kitab yang sahih. Yang dirakam dalam kitab sirah. Tuan-tuan perhati. Nak cerita tentang Nabi ni, indahnya begitu sekali syahidan tadi. Apa kata Ja'far? Ayyuhal malik, kunna qawman ahlu jahiliyatin, na'budul asnama, wa na'kulul mi'tata, wa na'til fawahisha, wa naqta'ul arhama, wa nusi'ul jiwara, wa ya'kulu minna al-qawid da'ifa, fakunna ala dhalik. حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فعدد عليه أمور الإسلام. Itu antara beberapa ungkapan daripada Ja'far bin Abi Talib. Saya kena baca lah sebab cakap Arab. Terjemah kejap lagi lah. Ya? Itu nasnya. Buka kitab sirah, bertemu nas ini tuan-tuan. Baik. Bila Ja'far cakap, dia kata apa? Wahai tuanku. Terjemah ni. Tadi Arab, terjemahnya. Tuanku, raja yang mulia. Kami ini dululah, sejarahnya, kami ini jahil, tak erti apa. Tengok Ja'far, dia mula bercakap tu. Dia bicara satu benda yang benar. Nak cerita tentang di mana letaknya kepada Muhammad ini, kata dia, inna kunna ayyuhal malik kunna qauman ahlu jahiliyatin. Dulu kami ni sesat sungguh. Kalau orang Kelantan, sesat barat. Tak ke timur, barat. Itu orang Kelantan punya bahasa tu. Kami dulu sesat, wahai tuanku. Cerita kami ni begini. Kami dulu sembah berhala. Kami makan apa saja. Binatang mati tak mati, kira makan je. Daging kira makan je. Mati dia bunuh ke, kena sembelih tak sembelih, kami kira makan je. Kami ni pula buat kejahatan memanjang. Tak ke bini orang, anak orang, kami kira rembat je. Na'til fawahisha. Dan kami ni, naqtul arham, kami sentiasa putus hubungan. Perang je kami ni. Balas sikit perang. Balas perang. Kami tak kira siapa. Kira kami ni hidup keadaan tak erti nak berbaik-baik. Wanusi'ul jiwar, kami bermusuh dengan jiran tangga kami. Bermusuh dengan kawan kami, jiran kami. Dicerita kejahatan mereka. Zaman jahiliah, kata dia lagi. Wa ya'kulu minna al-qawi dha'ifa. Dan orang yang kuat akan orang yang kuatkan kami akan mengambil kekuatan itu untuk menidakkan orang miskin. Bermaksud orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Itulah kami. Fakunna ala dhik. Begitulah kami selama ini.
makan benda yang tak menentu, sembah berhala, buat kejahatan, putus hubungan, perang memanjang. Kata Ja'far, hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Tiba-tiba datang seorang manusia di kalangan kami juga, seorang rasul. Munculkan kami seorang nabi, seorang rasul yang apa tugasnya? Na'rifu nasabahu, kami kenal keturunannya. Wa sidqa wa amanatah, dan kami kenal sifat pribadinya. Bercakap betul, amanah, tinggi, maruah terjaga. Ni orang ni. Tengah-tengah kami hiruk-piruk perangai tak senonoh, akhlak buruk, muncul orang ni. Kami kenal dia, orang baik, akhlaknya, amanahnya, ilmunya, keluarga pun mulia, dia pun orang baik. Fada'ana ila Allah linuwahhadahu wa na'budah. Dia ajak kami kenal kepada Allah yang satu dan sembah Tuhan yang ciptakan kami. Ni orang ni. Wa nakhla' ma kunna na'bud, diajak kami tinggalkan kejahatan. Cukuplah dengan kejahatan. Buat benda jahat, cukuplah. Ini ajaran Nabi ni. Nahnu wa abauna, daripada apa kami buat selama ini. Lalu kata Ja'far bin Abi Talib, wa amarana bisul hadis. Dia perintah kami bercakap betul, tunaikan amanah, bina hubungan kekeluargaan, jangan putus hubungan, buat baik dengan jiran tetangga, jangan buat benda-benda yang menumpahkan darah, jangan. Dan mencegah kami dia buat kejahatan, daripada tak berzina, bercakap dusta, makan harta yatim. Dicegah kami jangan buat benda macam tu. Lalu kata Ja'far, kami terimalah orang ni. Kami rasa selesa di atas apa yang dia ajar kepada kami. Bila Ja'far kata demikian, maka Ja'far kata, wahai tuanku, fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah. Kami pun ambil keputusan, ikut dia dengan perintahnya, dan kami tunaikan apa dia minta. Kami mula tinggal maksiat. Kami mula bina hubungan yang baik sama kami. Inilah kami. Tuanku, sejarah macam tu. Lalu bila mana Ja'far kata macam tu kepada raja, raja pun termenung. Seolah-olah dalam bicara ini, seolah raja termenung lah. Dia kata, orang ni baik ni. Kalau jadi macam tu, baguslah orang ni. Ceritanya panjang tuan-tuan. Nak tahu, maka kembali kepada kitab sirah. Saya tak mampu nak bincang semua ni sebab panjang cerita ni. Panjang ceritanya, tapi kesimpulan awalnya ialah bila Ja'far sebut tentang Nabi Muhammad, akhlak baginda begitu-begitu, tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan di situ? Datang Nabi Muhammad dalam keadaan mengajak orang kepada kebaikan. Syahidan. Itu sifatnya syahidan. Nabi nak saksi kepada kita kebaikan agama. Baik. Dari kalau ayat ini boleh kita fahami dengan makna yang tersirat, bermaksud tuan-tuan, kita sambut maulid ini atas nama syahidan tadi dah cukup dah. Takkan ada seorang pun kalangan kita, masyarakat manusia hari ini, yang cinta kepada kejahatan, yang suka kepada kebebalan, yang suka kepada keburukan. Tak akan ada. Sebab apa? Sebab kita bersaksikan Nabi Muhammad syahidan alaina, Nabi telah menyaksikan kepada kita suatu kebaikan. Baik, sambung ayat tadi. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran. Betul tak ayatnya? Mubashiran bermaksud apa tuan-tuan? Ia membawa berita gembira. Berita gembira. Berita tentang pahala, berita tentang syurga, berita tentang nikmat, berita tentang ilmu, berita tentang kebaikan. Ya Allah, mubashir. Ini adalah di antara sebahagian maulid Nabi. Nabi tuan-tuan, bila bercakap tentang berita gembira, bukan setakat cerita, tapi Nabi tunjukkan contoh gembira macam mana. Ini saya kata, ayat ini sebenarnya jawapan kepada maulid Nabi. Mubashir maksud Nabi tunjuk akhlak-akhlak. Dalam soal pahala, dalam soal kebaikan, mubashir, Nabi tunjuk. Hingga satu ketika, riwayat menceritakan kepada kita, satu ketika, seorang miskin datang kepada Nabi SAW, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li ta'amun wala syai'.
Aku tak ada sebarang makanan, tak ada sebarang minuman, tak ada sebarang harta. Tuan-tuan, Nabi nak tunjukkan sikap mulia baginda. Maulid ni, Nabi SAW pun tanya kepada kepada Khadijah radhiyallahu anha. Itu zaman Mekah lagi tu. Bukan Madinah, zaman Mekah lagi. Nabi kata, wahai Khadijah, apa yang ada di dapur rumah kita ni? Kata Khadijah, Rasulullah, tidak ada sesuatu melainkan sedikit makan untuk kamu. Mana aku sedia makan untuk kamu? Kata Nabi, tidak sama sekali. Aku nak kenyangkan orang ini, belum aku jadi kenyang. Dia kenyang, aku kenyang. Tengok tuan-tuan, ni sebagai contoh akhlak ni. Nabi kata kepada Khadijah, bawa makanan dan beri pada orang ini. Sebab orang tu datang mengadu, laisa li ta'amun wala syai'. Aku tak ada makanan, tak ada apa. Kelaparan maknanya. Nabi kata, beri dia makan. Bila selesai dia makan, orang tua tadi makan, orang lapar tuan-tuan. Bila habis makanan, Nabi senyum. Bila habis senyum, Khadijah isteri tuan-tuan, terasa makanan yang disediakan untuk Rasulullah. Itulah makanan yang ada. Kalau Nabi tak makan, kalau tak makan lapar Rasulullah. Itu makanan. Orang tu dia makan. Khadijah kadang rasa tertekan. Nak bagi apa pada Rasulullah makan? Bila Nabi senyum, dan orang tu dah kenyang semua sekali, orang tu dah pergi dah. Tuan-tuan, kata Khadijah, ya Rasulullah, mengapa engkau senyum? Aku rasa cemas. Mana Aisyah rasa duka cita. Nabi senyum. Kata Nabi, demi Allah, bila aku telah mengenyangkan orang tadi, aku kenyang sama sebab aku dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cerita ini saya terkesan. Tak boleh saya nak bayangkan bagaimana satu akhlak yang tinggi yang Nabi tunjuk secara live kepada isterinya Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha. Makna kata Nabi, aku senyum sebab aku dapat kenyangkan dia. Dan aku senyum sebab aku dapat pahala pada Allah. Walaupun jasad aku lapar, tak berkenyangan pahala. Tuan-tuan, cerita ini nampak simple, tapi hakikatnya itulah terjemahan Nabi kepada umat baginda. Mana kita hidup keadaan, kalau kita suka kepada kebaikan, kita tak akan kisah apapun, kita akan dapat kebaikan itu. Walaupun kelaparan sekalipun, tapi kerana pahala itu tinggi. Tidakkah itu sebagai contoh? Saya tak bawa contoh yang berat-berat. Saya ambil contoh yang simple yang saya sempat baca dalam kitab-kitab. Saya bawa kepada tuan-tuan malam ini untuk menggambarkan bagaimana khabar gembira Nabi kepada kita. Itu belum tahu syurga lagi tu. Cerita tabak makan saja. Nabi tunjukkan akhlak yang mulia, bantu orang, tolong orang. Walaupun bagaimana sekalipun, Nabi rasa bahagia. Sebab apa? Dengan sebab tolong orang, baginda meraih yang dinamakan pahala menunggu baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, kalau sifat mubasyir kita ada dalam hidup kita, kita tak akan buat satu-satu benda yang menyusahkan orang, tak akan zalimi orang lain, tak akan dendam ke orang, tak akan susahkan orang lain, melainkan kita buat kebaikan untuk kita dan orang lain sama. Orang bahagia, kita bahagia sama. Itu sifat mubasyiran. Ini akhlak. Saya ambil contoh ini sebagai suatu renungan bersama untuk menyatakan sifat Nabi ialah mubasyiran, bawa khabar yang menggembirakan kita. Termasuklah sifat Nabi ialah wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Tentang apa? Tentang dosa, maksiat, mungkar, neraka, laknat, kutukan Allah dan kemurkaan Allah SWT. Nadhiran. Nabi bawa satu benda kepada kita untuk ingatkan kita. Buat maksiat, berdosa. Bila berdosa, ada hukuman. Hukumannya apa? Neraka. Bila neraka, susahlah kamu. Itu nadhir namanya. Buat dosa, Allah murka. Bila Allah murka, neraka menunggu. Bila neraka, kamu terseksa. Nadhir. Buat maksiat, kamu akan berdosa. Bila berdosa, Allah akan hukum kamu. Apa hukumannya? Kamu akan dilaknat Allah di padang mahsyar. Tuan-tuan, nadhiran. Bayangkan, dalam hidup Nabi, selama Nabi di Makkah, di mana Nabi bercakap tentang hukum hakam bersabit dengan dosa dan syurga, neraka. Itulah risalah Nabi kepada kita, untuk ingatkan kita
tentang bahayanya neraka, bahayanya alam seksaan, dan susahnya alam yang boleh menyusahkan kita bila bertemu Allah nanti. Sebab apa? Dosa kita bawa. Satu, Nabi sebut dia sebagai syahidan, syahidan, mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah. Dalam ayat itu Al-Ahzab 45 tadi Allah kata apa? Wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Dan Muhammad itu sebagai seorang yang menyeru kepada kebaikan dengan cahaya Allah. Nabi SAW, tuan-tuan, mengajak manusia, mengajak umat manusia, mengajak kita ke arah kebaikan demi kebaikan. Susah macam mana sekarang Nabi ajak, Nabi bimbing, walaupun terseksa diseksa. Ini sebab itulah kata Al-Imam As-Suyuti, dia kata apa? Dia kata, bila bercakap tentang da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, bercakap tentang maksud ajak kepada kebaikan, kata Imam As-Suyuti, inilah kemuncak risalah Nabi Muhammad yang kita kena terima. Sebab Nabi Muhammad sepanjang dakwah baginda sentiasa mengajak kepada kebaikan. Orang maki hamun, Nabi bimbing kepada kebaikan. Orang marah, Nabi ajak kebaikan. Orang maki, Nabi ajak kebaikan. Sebab Nabi tahu risalah baginda ialah ajak dan ajak kepada kebaikan. Jadi tuan-tuan dirahmati sekalian, Maulid Nabi SAW sandarannya pada ayat tadi. Saya tak pergi jauh pada malam ini, sebab saya bercakap tentang di mana muhasabah kita tentang cinta kita kepada Nabi Musa SAW. Saya tak buka perbincangan lebih jauh. Saya nak ajak tuan-tuan untuk muhasabah asal ayat tadi, supaya kita nampak, oh rupa-rupanya Maulid Nabi ini adalah penerimaan terhadap risalah Nabi Muhammad, bukan semata-mata terima hari kelahiran semata-mata. Kita terima risalah yang diajak, yang diyakinkan oleh Nabi, berasas kepada perintah suruhan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau itulah yang kita betul-betul fahami, maka sampai bila-bila pun insya-Allah kita akan selamat insya-Allah. Tak ada ruang kita nak buat kejahatan walaupun seinci. Tak ada ruang kita nak buat keburukan walaupun setengah minit. Tak ada. Sebab kita tahu Muhammad datang untuk mengajak kepada kebaikan demi kebaikan. Tak pernah Nabi ajak kepada kejahatan walaupun seminit. Mengapa kita hidup dalam keadaan ada ketika kita lupakan Allah? Tanya baliklah. Mengapa aku hidup dalam keadaan aku buat maksiat? Mengapa aku hidup dalam keadaan buat kejahatan? Mengapa aku hidup buat benda-benda dosa dan mungkar? Mengapa aku hidup dalam keadaan buat benda Allah tak suka? Mengapa? Sebab kita sambut maulid kelahiran, bukan maulid risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut maulid Ar-Rasul, hari kelahiran. Yang sama tarafnya hari kelahiran agung ke Sultan tak kira lah. Sedangkan Muhammad bukan yang kita raikan hari kelahirannya, tapi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu sebut semalam di Sarawak, saya kata, kalaulah tuan-tuan sambut maulid Ar-Rasul semata-mata dalam maksud hari kelahiran, maka hari lahir Nabi sama taraf dengan hari cuti agung, hari cuti sultan dan raja-raja. Seolah setaraf Nabi dengan mereka. Demi Allah, Nabi tetap mulia kerana risalahnya, bukan hari kelahiran semata-mata. Hari cuti agung, ya kita raikan. Saya pun dapat bukan 2 hari, 3 hari pun tak apa. Nak 3 hari turut lagi bagus. Tapi hari kelahiran agung, walau bagaimana situasi, tak akan sama dengan Maulid Ar-Rasul yang kita sebut bukan hari kelahiran, hari salah Nabi SAW. Yang kita takutnya sama saja. Cuti hari agung nak ke mana? Nak ke Langkawi. Lepas tu saya pun cuti hari Rasulullah pun nak ke Langkawi juga. Sekadar tu. Sebab apa? Sama taraf. Minta maaf lah. Ini bukan cerca agung tuan, jangan salah faham. Kok tuan kata ini cerca agung ni. Bukan. Saya sebut tadi sebagai satu penjelasan supaya kita letaklah Maulid Nabi tadi bukan hanya hari kelahiran, tetapi Maulid Ar-Risalah, Maulid ajaran Nabi untuk kita raikan, kita sambut dengan penuh keinsafan. Asalnya ayat tadilah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab 46. Itulah di antara paksi kita dalam kita cinta dan kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saya tak sempat tuan, tengok masa dah 9-10 minit ini, 9-7 minit. Saya ingat malam ni saya nak baca beberapa nas daripada kitab ini. Daripada tajuk, Limadha nuhib Rasulullah, mengapa kita sayangkan Nabi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara. Tapi saya ambil satu saja, pada mana tak ada. 5, 6, nombor 2 sampai 6 tak sempat. Apa yang saya sebut pada malam ini, sekadar suatu peringatan bersama. Supaya bila sampai saat ketikanya, biarlah jiwa kita terasa betapa dekatnya dengan peribadi Nabi. Walaupun tak pernah kita tengok Nabi, tapi jiwa kita melekat. Dan paling utama yang kelima tadi ialah tanamkan keazaman, tanamkan kemahuan, tanamkan kesungguhan, penuh dengan keinsafan kita merintih supaya kita sempat dan dapat bersama Nabi di padang mahsyar, tengok Nabi dan Nabi tengok kita dan dikenal kita. Itulah yang paling utama sekali. Ketika mana seorang ayah, anak tak kenal lagi, seorang ibu, anak tak kenal lagi, tapi Nabi boleh kenal kita dan kita kenal lebih. Kerana apa? Ilmu dan iman amal yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuncak tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan kita hadir pada malam ni, kita cernakan balik, kita cuba bangunkan kembali yang baik, terus kita amalkan. Kalau yang kurang, kita cuba tambahkan. Saya bercakap dalam nada malam ni secara santai begini. Saya tidak bercakap lebih jauh kerana saya memikirkan bahawa muhasabah begini perlu dijadikan sebagai pedoman untuk kita cari di mana turn point kita, untuk kita buat titik perubahan dalam hidup ini. Sebab mengambil kata-kata yang dibawakan Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apa? Manusia ini akan dipermudahkan jalan hidup kerana dua sebab saja. Allah permudahkan hidup kita dua sebab. Yang pertama, kerana kita nak bersama kebenaran. Yang kedua, kerana kita nak buat yang baik. Itu saja. Nak kebenaran, nak buat yang baik, Allah permudah laluan hidup kita. Percayalah tuan-tuan. Bila kita nak kebenaran dan nak buat benda yang baik, insya-Allah Allah akan permudah laluan kita. Kenapa? Kerana Allah Maha Kaya. Dialah pemilik hidayah, dialah pembuka jalan, dialah pemilik hati kita. Kita tidak ada apa-apa kekuatan. Kita berniat macam buat baik sekalipun Allah tak bagi jalan, tak jadi. Tapi bila kita ada niat yang betul, Allah bagi jalan, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan kita pada malam ini, terutama dalam situasi kita masih lagi merasakan kesedihan di atas apa yang berlaku pada rakan-rakan kita di sebelah pantai timur, Kelantan, Terengganu dan seumpama atas musibah banjir, kita sama-samalah berusaha dengan gigih, dengan doa, rintihan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala balak bencana yang menimpa itu Allah akan kendurkan, Allah akan jauhkan daripada kita. Dan kepada yang ada musibah, kena musibah, kita mohon moga-moga mereka terus bersabar di atas ujian. Dan kita yang tak kena musibah, jangan anggap tak kena. Anggaplah Allah juga Maha Kaya dengan kita, supaya kita sentiasa hidup dalam keadaan yang baik-baik dan jaga hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mengundang bala. Jangan tuan-tuan. Sebab saya sebut terang-terang, isu bencana musibah ini bukan hanya faktor alam semula jadi, bukan isu pemanasan global semata-mata, tapi isu yang paling besar kerana tangan-tangan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan kita, kesilapan kita, itulah sebab yang paling utama yang membawa kepada datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banjir yang besar ke sebahagian daripada ujian Allah ke atas kita kerana tangan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dirakam Allah dalam surah Al-Isra. Apa Tuhan kata? Walau idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Allah bayangkan kepada kita surah Al-Isra, apabila kami nak runtuhkan sebuah negeri negara, kami suruh orang yang hidupnya dengan senang-senang buat kebaik, mereka buat kejahatan. Yang kaya, Allah minta tolong beri kebaikan pada orang, degil, bakhil, tak nak beri. Yang berkuasa, buat kebaikan, salah guna kuasa. Yang mewah, buat baik, tak buat yang baik. Yang faham, tak faham juga. Akhirnya Allah kata apa? Fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Allah kirimkan bencana. Ayat ini berkaitan dengan kita tuan-tuan. Al-Isra menunjukkan di sana ada sebabnya.
Kerana kita yang berdosa kepada Allah, maka cukuplah. Tutuplah ruang berdosa, cari ruang kebaikan. Ruang kejahatan tutup, kebaikan dia buka. Kalau kita boleh malam tahun baru tak buat program sambutan, bukan tahun ini, mintalah kita buat, tak buatlah sampai bila-bila. Tutup diary itu. Beritahu penganjur, mana-mana penganjur nak buat sambutan, alihkan kepada tempat kebaikan. Tak payah nak sedia sampai RM 2 juta. Cukup. Bukan tahun ini, kita patut sebut untuk selama-lamanya, demi keselamatan umat dan masyarakat, baik Islam bukan Islam. Itu sepatutnya. Tidak hanya kerana ada bencana, tahun ini kita buat atau depan insya-Allah. Itu bukan cara orang Islam berfikir. Itu cara orang tak ada ilmu, yang tak cerdik dengan agama. Jadi kita sampai masa kena muhasabah balik, kerana apa sahaja berlaku dalam hidup ini ancaman daripada Allah kepada kita yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping faktor alam, ya, tapi faktor yang lebih utama ialah kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahniahlah tuan-tuan yang beri sumbangan, yang menyumbang. Saya tahu di sana sini alhamdulillah sumbangan sampai wang ringgit, harta benda. Tapi untuk malam ini saya kesempatan saya ambil bagi pihak yang berkaitan. Kita duk lancar selama ini ialah bantuan-bantuan untuk orang yang ditimpa musibah, kehilangan rumah, kediaman. Betul, alhamdulillah. Tapi malam ini saya nak lancarkan satu program membantu pusat pengajian ilmu tahfiz Al-Quran yang sama juga ranapnya musnah sekolah-sekolah ini di Kelantan, di Gua Musang, di Mani Orai, bahkan di beberapa tempat yang sekolah agama ranap terus. Tahfiz ranap, rumah tak ada rumah lagi dah. Anak-anaknya hilang segala-gala, hilang buku, hilang pakaian, hilang Quran, hilang segala-gala. Banyak tuan-tuan. Antara yang dahsyat juga ialah sahabat saya, Dr. Basit. Dia punya pondok-pondok pengajian ranap di bawah arus, bergerak sampai 200 meter pun ada. Bangunan tumbang, buku-buku agama hilang. Allahu Akbar, ujian dahsyat berlaku. Jadi banyak ke tempat-tempat yang di mana pusat pengajian tahfiz Quran pun sama keadaannya. Maka saya kira pada malam ini kita lancarkan tabung untuk tujuan itu. Mudah-mudahan sampai bekalan yang kita sumbang ini untuk mereka meneruskan jihad mereka dengan ilmu. Bayangkan yang kita ajak itu anak-anak tahfiz yang dah dalam Quran mereka, dah ada mereka Quran dah berjuzuk, mereka dapat kembali bangun semangat yang baru dengan nikmat yang baru, mungkin kediaman yang baru. InsyaAllah bekalan pahala yang mereka buat itu sampai juga kepada kita insyaAllah. Maka saya dengan penuh keinsafan mengajak tuan untuk menyumbanglah kepada pihak berkaitan. Banyak sekali tahfiz yang sudah kehilangan. Antara yang saya tahu juga secara rasmi daripada kawan-kawan kita yang pergi ke belah Dabong, belah Mani Orai, ada satu tahfiz yang memang total loss tuan-tuan. Ialah mereka buat bangunan, bukan bangunan kayu, bukan bangunan batu, rumah kayu, pondok-pondok, loss habis. Sampai peringkat tengok-tengok tak ada apa dah. Yang ada ialah batang-batang pokok yang ada. Yang saya dengar cerita daripada kawan saya pergi ke Dabong baru ni, saya forum 2 hari lepas di Gombak, budak sampai meratap menangis. Budak-budak umur 5-16 yang baru mengaji Quran dah 20 juzuk setengah tu menangis. Ya Allah, mengapa kami dibala macam ni? Seolah ialah budak kan. Tapi kata kawan saya, ada ustaz kita yang redakan mereka, jangan bimbang, Allah ganti yang baru. Yang penting kamu dalam Quran dadanya. Saya menangis juga. Sebab apa? Budak-budak, kita boleh bayangkan rumah yang mereka diami selama ni siang malam mengaji Quran, tiba tak ada. Hati mereka kecewa. Tapi ada ustaz kita pergi ke sana, buat satu program motivasi, redakan balik, jangan bimbang, Allah akan ganti dengan apa yang dimusnahkan. Kerana di sana Allah akan sayang kepada kamu, subhanallah. Saya pun bercadang insyaAllah nak ke Kelantan dalam masa 2-3 hari ini insyaAllah untuk pergi ke tempat mereka, dan telah diatur program untuk motivasi kepada anak-anak yang berkaitan. Di Kuala Kerai pun sama, saya akan cuba hadir insyaAllah kepada Pak Dr. Basit di Pondok Sungai Durian insyaAllah. Wallahualam, itulah sekadar tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sentiasa memandu kita kepada jalan ilmu dan kebaikan. Cintakan Rasulullah, sayangkan Rasulullah, dambakan rasa cinta kepada Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah sentiasa berada dalam keadaan
jaga kita, hidayah kepada kita, dan kita terus dalam keselamatan dan keimanan, keamanan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamata. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu keselamatan. Allahumma rfa'na min kulli bala'ika dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, hindarkan daripada kami, ya Allah, bala, bencana dan kemusnahan yang kami tidak mampu menanggung beban-bebannya. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan dan keselamatan. Allahumma jammilna bit taqwa wal istiqamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan taqwa dan al-istiqamah. Allahumma a'ina ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk ingat kepadamu, ya Allah. Wa syukrika, dan syukur kepadamu. Wa husna ibadatik, dan elo ibadat kami kepadamu, ya Allah. Allahumma ahina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keimanan. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma ahina bil Islam. Ya Allah, hidupkan kami dalam Islam. Wa amitna bil Islam, dan matikan kami dalam keadaan beragama Islam. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah kami. Innaka sami'ud du'a. Engkau Tuhan kami yang mendengari doa-doa rintihan munajat kami. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma mansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Ya Allah, tolong bantulah umat Islam, rakan-rakan kami di mana sahaja mereka berada. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah kami. Innaka antallahul wahidul ahad. Engkau Tuhan kami yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Allahus Samad. Allah tempat kamu rintihan dan munajat. Lam yalid, engkau tidak beranak, ya Allah. Walam yulad, tidak peranakkan sesiapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, dalam mengatur alam ciptaanmu yang hebat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang baik dan bahagia sentiasa. Wa fil akhirati hasanah. Berilah kepada kami akhirat nanti, ya Allah, baik dan bahagia sentiasa. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami, hindarkan kami daripada percikan sambaran api neraka yang bernyala-nyala, yang kami tidak mampu menanggung kesakitan dan kepayahannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.